Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberi kesihatan yang baik kepada kita, diberi kekuatan kepada kita, dihidupkan kembali kita daripada kita dimatikan sementara waktu pada malam tadi, dan kita diberi penuh nikmat dan merasai menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya itu, maka perbanyakkanlah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, suka saya mengingatkan diri kita semua agar kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ibu bapa kita daripada dijangkiti wabak COVID-19 yang mana hari ini kes menunjukkan angka yang begitu tinggi, dan sama-samalah kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti wabak ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ataupun mematuhi ataupun menjaga SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan, melindungi kita semua daripada mara bahaya tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam masa yang terluang ini marilah sama-sama kita mengikuti pengajian sambungan bab yang telah lalu daripada kitab halal dan haram dalam Islam, yakni berkenaan dengan arak. Ya, kita telah bincangkan pada kuliah yang telah lalu, pada sesi rakaman video yang telah lalu berkenaan dengan arak. Kemudian semua benda yang memabukkan itu adalah arak, dan kemudian pada hari ini kita lihat lagi yakni perniagaan arak. Arak dikomersialkan, didagangkan, diniagakan. Bagaimana hukumnya tuan-tuan? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi sebutkan ma askaral faraku minhu famil'ul kaffi minhu haramun. Yani dalam kuliah yang telah lalu kita telah sebutkan, ya, maksudnya bila satu faraknya yakni 16 kati memabukkan, maka seraup tangan daripadanya pun haram juga. Maksudnya tidak semestinya banyak, ya, bahkan sedikit itu pun haram juga. Ini berkenaan dengan arak. Tidak semestinya meminum banyak,
daripada berbotol-botol barulah nak diharamkan. Nah, tidak begitu. Bahkan sedikit pun diharamkan juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab perniagaan arak ini, sebagaimana disebutkan oleh tuan kitab, dalam kitab ini menyebutkan tidak cukup dengan pengharaman meminum arak itu. Maknanya memadailah ya, dengan pengharaman meminum arak, sama ada banyak ataupun sedikit. Ya, cukuplah dengan pengharaman meminum arak itu, sama ada sedikit ataupun banyak. Nabi SAW juga mengharamkan perniagaan arak sekalipun dengan orang-orang bukan Islam. Ya, maknanya perniagaan, urus niaga yang berlaku walaupun dengan bukan orang Islam. Ya, macam kata orang ada kedai, dalam kedai dia tadi ada dijualnya arak. Walaupun arak itu dibeli oleh orang bukan Islam, maka transaksi tersebut adalah haram hukumnya. Tegasnya, seseorang Muslim dilarang membawa masuk, yakni import arak, atau menghantar keluar, ekspor, menjadi pengedar arak atau bekerja di kedai arak. Ini larangan Nabi SAW kepada kita, orang Islam, dengan larangan yang tegas. Ya, seseorang Muslim tidak dibenarkan membawa masuk arak daripada luar. Ya, kemudian menghantar keluar, yakni jadi pengedar arak. Mengekspor, menghantar keluar, atau bekerja di kedai arak, bekerja di kilang arak. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Oleh kerana itu Rasulullah SAW melaknat dan murka bagi mereka yang terlibat dengan kegiatan arak berdasarkan sabdanya, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil khamri 'asharah asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtariya laha wal mustarata laha. Maksudnya, Rasulullah SAW melaknat. Apabila sebut Rasulullah melaknat ini, ya, Rasulullah murka. Rasulullah melarang dengan larangan yang tegas kepada orang Islam agar tidak melibatkan diri dalam urus niaga ataupun perniagaan arak. Ya. Jadi Rasulullah melaknat 10 golongan. Apakah golongan itu, wahai tuan-tuan? Ya, kita lihat di dalam hadis ini, ya, Rasulullah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Iaitu yang pertamanya yang memerahnya. Ya, yang memerahnya, yang diperah untuknya, yang meminumnya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang menuankannya, yang menjualnya, yang memakan hartanya, yang membelinya, dan yang dibelikan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan perawinya thiqah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, inilah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahawa Nabi melarang, bahkan melaknati orang-orang Islam yang melibatkan diri dengan arak ini. Ya, 10 kategori itu
Yang pertama, boleh saya ulangi, yang memerahnya. Yang ini bekerja. Yang diperah untuknya. Yang meminta diperah, yang meminta menyediakan. Yang meminumnya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang menuankannya, yang menjualnya, yang memakan hartanya, yang membelinya dan dibelikan untuknya. Ini 10 kategori, tuan-tuan. Sebenarnya ada juga orang Islam yang bekerja di permis yang menjual arak. Jadi adakah mereka ini termasuk dalam kategori yang 10 itu? Kita lihat, tuan-tuan. Ya, walaupun dia tidak meminum arak, walaupun dia tidak tidak mabuk dengan arak itu, dia hanya sebagai tukang jual ataupun sebagai pekerja di kedai tersebut yang ada menjual arak. Jadi kita lihat, tuan-tuan, jadi setiap pekerja itu apabila cukup bulan diberi gaji di atas pekerjaan tersebut. Sedikit sebanyak, tuan-tuan, sedikit sebanyak hasil pekerjaannya itu, ada juga dia terlibat dengan menjual arak. Maksud menjual tadi, arak di premis dibeli oleh orang lain, oleh orang Islam ataupun bukan Islam, maka dia sedikit sebanyak terlibat. Oleh sebab itu, tuan-tuan, dalam kita memilih pekerjaan, hendaklah pilih yang sesuai. Hendaklah pilih yang tidak ada menjual perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana gaji kita itu sedikit sebanyaknya kita gunakan untuk membeli makanan. Kalau suami, dia beli makanan untuk ahli keluarga dia. Kalau yang tak berkahwin, dia beli pula makanan untuk dirinya sendiri. Hasil daripada gaji yang dia bekerja di kedai yang menjual arak tersebut. Duit tersebut, wang tersebut adalah halal. Tetapi hasil untuk dapatkan wang tersebut, sedikit sebanyaknya ada unsur yang tidak jelas di situ, unsur haram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 10 kategori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang terlibat dengan urus niaga ataupun berkenaan dengan transaksi arak ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja turunnya ayat Al-Quran surah Al-Maidah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab, ila akhir ayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal khamra faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yashrab wala yabi'. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan arak. Maka barang siapa yang diberitahu tentang ayat yang mengharamkan arak ini, dan padanya masih ada arak walaupun sedikit sahaja, maka janganlah dia meminumnya dan menjualnya kepada orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadis Nabi ini menerangkan ayat yang berkenaan dengan pengharaman mengambil arak, meminum arak secara totally. Lalu Nabi kata, sesungguhnya Allah mengharamkan arak. Jadi barang siapa di kalangan kamu, sahabat-sahabat semua, yang masih ada arak di rumah walaupun sedikit, maka hendaklah kamu membuangnya. Maka hendaklah kamu menjualnya dan janganlah kamu meminumnya, dan jangan kamu menjualnya kepada orang lain.
Perawi hadis ini berkata, ketika mendengar berita mengenai pengharaman arak ini, orang-orang di kota Madinah telah menyampaikan berita tersebut kepada orang ramai. Lalu mereka membuang serta mencurahkan saki-baki arak yang masih lagi ada di rumah masing-masing di jalan-jalan di Madinah itu. Jadi berita tersebarnya pengharaman arak ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada para sahabat, maka sahabat-sahabat yang masih lagi mempunyai arak di rumah, maka mereka terus membuang, mencurahkan arak tersebut di jalan, mencurahkan arak tersebut di tanah lah. Cara Islam untuk membendung pengeluaran arak ini dengan mengharamkan orang Islam menjual anggur. Tuan kitab ni sebut juga satu kaedah, cara untuk membendung, untuk menyekat orang Islam daripada terlibat dengan proses arak ini, iaitu dengan cara mengharamkan orang Islam menjual anggur mereka kepada sesiapa yang diketahui olehnya akan membuat arak. Maknanya diharamkan kepada orang Islam pada ketika itu, mana-mana yang menanam anggur diharamkan untuk menjual kepada mana-mana permis ataupun orang-orang yang misal kata kilang lah, orang-orang yang membuat arak, diharamkan pada ketika itu. Dalam hadis Nabi menyebutkan, man habasal ainaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu min yahudiyin aw nasraniyin aw mimman yattakhidhuhu khamra faqad taqahhama an-naru ala basirah. Maksudnya sesiapa yang menyimpan anggurnya pada musim menuainya untuk dijual kepada orang Yahudi atau Nasrani. Nabi kata, mana-mana siapa yang menyimpan anggurnya untuk menuainya kemudian untuk dijual kepada orang Yahudi ataupun Nasrani, untuk membuat arak tadi, atau sesiapa saja yang membuat arak daripadanya dengan anggur itu, meskipun dia seorang Muslim, walaupun orang yang menyimpan tadi untuk proses arak itu orang Muslim, maka samalah dia seperti menggempur dirinya dengan terang-terangan untuk masuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi Nabi memberi amaran, ketegasan, mana-mana orang Islam yang menyimpan anggur kemudian untuk menjualnya kepada orang Yahudi dan Nasrani, ataupun orang Islam yang proses anggur tersebut untuk dijadikan arak, maka Nabi kata seolah dia menggempurkan dirinya untuk memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan terang-terangan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah satu ketegasan Islam berkenaan dengan arak ini. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai akal yang waras, maka janganlah sekali-kali kita, keluarga kita ataupun mereka yang ada hubungan dengan kita, adik-beradik kita dan sebagainya, janganlah terlibat dalam perkara arak ini. Janganlah terlibat dalam perkara arak ini. Sebab ada satu ketika saya mendengar satu kata-kata daripada seorang Islam. Orang ni orang perempuan, dia kata apa? Kita buat jahat sekalipun, kita minum arak sekalipun, kita tidak melakukan zina. Jadi tuan-tuan, pastikah, yakinkah, kalau dah mabuk ni tuan-tuan,
Kalau dah mabuk ni, bukan saja sekadar tidak buat zina, bahkan dia boleh buat lebih daripada itu. Zina pun dia buat, bahkan membunuh orang pun dia buat. Boleh lakukan. Sebab apa? Sebab arak ini ialah punca kejahatan ataupun ibu kepada kejahatan, ummul khaba'ith. Ibu segala kejahatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya dalam tazkirah ringkas pada pagi ini, fahamlah kita bahawa agama Islam amat menitik beratkan umatnya agar tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal seperti meminum arak. Dan bukan sahaja meminumnya haram, bahkan Islam juga mengharamkan orang Islam, umatnya daripada melakukan penjualan arak. Sama ada menyediakan arak, membuka kilang, mengeksport daripada luar, kemudian menghantar keluar. Bahkan menyediakan tidak dibenarkan sama sekali. Termasuk dalam kategori 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan arak ini. Yang pertamanya, yakni orang yang memerahnya. Kalau kita orang merah ni ialah proses kilang tadi yang diperah untuknya, peminum, yang meminumnya ini orang yang meminum, yang membawanya pekerja, tukang bawa arak kepada orang meminum tadi, yang dibawakan kepadanya, tukang orang minum, yang menuangkannya, yakni pekerja, yang menjualnya, yang memakan hartanya, ini pekerja juga, hasil daripada penjualan arak, yang membelinya, yang belinya tukang beli, dan yang dibeli untuknya ialah orang yang minta dibelikan arak untuknya. Jadi inilah 10 kategori orang yang mendapat kemurkaan, kemurkaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan mereka ini akan dapat dapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah melaknati, ianya juga merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pendedahan ilmu yang sedikit ini memberi kefahaman kepada kita, memberi pengetahuan kepada kita agar kita semua sama-sama jaga diri kita, keluarga kita. Jangan terlibat langsung dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal fikiran seperti arak ini. Mudah-mudahan saya mohon kepada Allah Subhanahu taala agar kita diberi kekuatan, diberi kekuatan iman, dapat menjaga diri kita agar tidak terlibat dalam perkara-perkara sebegini. Mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan agar sama-samalah kita meng-sharekan, menyebarkan video ini, rakaman ini kepada sahabat-sahabat kita, kerana ia merupakan satu perkara yang baik, merupakan satu perkara yang dimuliakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dalam kita menyebarkan perkara-perkara yang baik daripada kita menyebarkan perkara-perkara yang tidak pasti, menyebarkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada kita. Mohon sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, diberikan kesihatan baik kepada tuan-tuan dan dimurahkan rezeki, ditetapkan iman. Sekadar itu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah adalah kejadian diri saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah pada sesi video yang akan datang kita akan bincangkan berkenaan dengan
tajuk orang Islam tidak boleh menghadiahkan arak. Adakah orang Islam boleh jadikan arak sebagai hadiah kepada sahabat dia, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam? InsyaAllah. Moga-moga kita semua diberi kesihatan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.